Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 亲爱主内弟兄姐妹们，平安！ Saya ucapkan selamat tahun baru 2022 untuk kita semuanya. 恭祝大家新年蒙福。 Kiranya di tahun yang baru ini berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat pengharapan dan pertumbuhan boleh kita terima dengan melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. 但愿在这新的一年，我们可以领受神的喜乐、神的平安、神的引领，在它里面。 Dan biarlah di tahun ini kita tambah semangat untuk melayani Tuhan. 这样在新的一年，我们可以更加的取劲来侍奉。 Amin, saudara. Amin. 阿门。 Mari lambaikan tangan dulu, saudara. 可以招手。 Ya, dalam mengawali tahun ini. Baik, saudara silakan. Kami sampaikan salam juga untuk saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. 在家参加直播的，我们也问候，求神赐福。 Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 让我们一起来看彼得前书第2章第1到第5节。 Saya akan bacakan lebih dulu di dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 所以你们既除器械的恶毒、诡诈，并加上嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯正的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。你们就尝过主恩的滋味，就必如此。主乃或死，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。 Tema yang kita renungkan hari ini, saudara, murid Kristus yang sehat. 今天我们要思想的主题就是一位健全的主的门徒。 Saudara, ini adalah tema gereja kita pada tahun 2022 ini. 这个主题是我们教会今年的主题。 Saya murid Kristus yang sehat. 我是一个主健全的门徒。 Bersama-sama 1, 2, 3. Saya murid Kristus yang sehat. Saudara-saudara, ini adalah menjadi fokus kita di tahun ini. 今年这个主题成为我们的终点。 Tahun 2022 kita berfokus membahas tentang pemuridan. 今2022年我们所谈论的、所关注的就是关于怎样来使人做门徒。 Kita menjadi murid kebenaran, murid yang belajar, dan murid yang mau melayani, yang bersaksi di tengah-tengah dunia ini. 我们成为真理的门徒，要学习的门徒，要成为主的见证人的门徒。 Dan tentunya kita mau menjadi murid yang bertumbuh, yang dari tahun ke tahun bertumbuh dan menghasilkan buah lebih banyak. 当然，我们要成为门徒，我们要不断的增长，为神多结果子。 Saya merindukan setiap kita boleh saling mendorong satu dengan yang lain agar kita boleh bertumbuh bersama-sama. 我希望众弟兄姐妹可以彼此激励，以及我们可以一起增长。 Saudara-saudara boleh katakan kepada kiri kanan saudara, saya ingin Anda bertumbuh menjadi murid Kristus yang sehat. Silakan 你 saudara. 可以向你的左右告诉他们说：“我要成为一个增长的基督门徒。” Saudara-saudara selalu ingat rekan-rekan kita mendoakan mereka boleh bertumbuh menjadi murid Kristus yang sehat, bukan jadi murid Kristus yang sakit. 所以我们要不断的为我们的弟兄姐妹们祷告，提醒他们，让每一个人可以成为一个健全的门徒，不是生病的门徒。 Saudara-saudara, tema ini kita akan renungkan dalam firman Tuhan hari ini. 今天我们要谈的主题就是， Saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini memberikan kita 4 prinsip
bagaimana menjadi murid Kristus yang sehat. 在这里，我们要看见这段经文告诉我们4个原则，怎么样成为一个健全的主门徒。 Prinsip ini ada di dalam ayat 1, 2, 4, dan 5, saudara. 这个原则可以从第2、第4、第5节我们看见。 Di dalam ayat 1 ada kata buanglah. 在第1节告诉我们要除去。 Dalam ayat 2 ada kata inginkanlah. 那么在第2节告诉我们要爱慕。 Nanti saya jelaskan mengapa bukan kata jadilah. 等下我要解释为什么不是说成了。 Di dalam ayat 4 ada kata datanglah. 那么在第4节告诉我们来到。 Dan di dalam ayat 5 ada kata biarlah. 那么在第5节在哪里告诉我们要biarlah, biarlah. 让它成为吧。 4 prinsip ini kita akan renungkan bersama-sama. 4个原则我们一起要思考的。 Kita melihat prinsip yang pertama, buanglah segala hal yang dibenci Allah. 第1节告诉我们你要除去一切神所憎恨的。 Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 1 itu memakai kata buanglah. 那么第1节告诉我们他用的词句是除去。 Apa yang kita buang ini sudah jelas di dalam ayat ini, 在 saudara. 这段经文很清楚告诉我们要除去的是什么。 Kata buang ini sebenarnya bisa juga diterjemahkan tanggalkanlah. 那么在这个除去的含义也可以包括告诉我们说放掉。 Jadi melepaskan apa yang lama dan mengenakan yang baru. 放弃一切旧的，穿上新的。 Sama seperti kita ketika memakai baju yang baru, kita harus lepaskan baju yang kotor, baju yang lama. 好像当我们要穿新衣服的时候，我们要脱去那些旧的衣服。 Nah, kenapa kita harus melepaskan baju yang kotor, yang lama itu, saudara? 那些旧的、肮脏的、那些已经不好的衣服，为什么要脱去呢？ Karena kalau kita mau memakai yang baru, yang lama harus dilepaskan. 因为要穿上新的，旧的一定要把它脱去。 Yang disebut yang lama tentunya itu dosa, saudara. 旧的当然是罪恶在里面， Dan dosa ini membuat orang Kristen tidak mungkin bisa bertumbuh di dalam rohaninya. 因为罪恶叫基督徒的灵性不能增长， Bahkan dosa ini membuat kita bisa sakit, saudara. 罪能够叫我们生病。 Mengapa banyak orang Kristen kerohaniannya sakit, hidup rohaninya tidak bertumbuh? 为什么很多基督徒他们活在病痛当中，灵命不会增长呢？ Karena banyak dosa kita memeliharanya di dalam hati ini, saudara. 因为在我们心里存着很多的罪恶， Makanya firman Tuhan pagi hari ini kalau mau bertumbuh, buanglah segala dosa itu. 所以神会告诉我们要成长的话，要脱去一切的罪恶。 Kalau mau menjadi murid Kristus yang sehat, jangan coba-coba pelihara dosa di dalam hatimu. 要有健康的，成为健康的基督徒，不要常做罪恶在心里。 Ada beberapa hal yang perlu kita buang dalam ayat ini. 在这段经文有几件事我们要放弃的。 Pertama, segala kejahatan. 是第一，就是一切的恶毒。 Apa itu kejahatan, saudara? 恶毒是什么呢？ Saudara-saudara, Matthew Henry memberi penjelasan sedikit. Matthew Henry 告诉我们， Dalam arti yang lebih terbatas, kejahatan adalah amarah yang tersimpan di dada orang bodoh. 告诉我们这个恶毒就是藏在心里的这个愤怒的。 Amarah yang sudah berurat akar dan memuncak. 一个已经藏着很久的愤怒，而且要爆发出来， Yang siap membakar orang itu untuk melakukan kejahatan. 已经预备好哪个人去犯这些恶事， Atau bergembira dengan kejahatan yang menimpa orang lain. 或者他与别人所遭受的一些恶毒的事而感到喜乐。 Jadi kejahatan ini sangat berbahaya jikalau itu ada dalam hati kita. 所以这种的恶毒又是存在我们的心里，是何等的可怕！ Kita ingin orang lain celaka. 我们喜欢看人遭殃， Dan itu merusak pertumbuhan kita. 所以就会影响我们的成长。 Dan kejahatan ini bisa menjadi penyakit yang mematikan rohani kita. 而且这种的恶毒可成为一种病，能够叫我们灵命死去。 Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tanggalkanlah. 所以神的话语告诉我们说，要把它除去。 Yang kedua adalah segala tipu muslihat. 第二就是诡诈，
Dengan kata lain, tipu muslihat ini sebuah penipuan melalui perkataan kita. 诡诈就是我用我们的言语去欺骗别人， Bisa juga bersifat kepalsuan. 也是一些假冒性的， Kata-kata khayal yang bisa memperdaya orang lain. 能够欺骗、影响别人、欺诈别人 Bisa 的 juga 话 sanjungan yang bersifat menjilat. 也是可能我们献媚人、称赞人。 Saudara, ini tafsiran dari Matthew Henry. 这是 Matthew Henry 所分析出来的， Begitu dalam dia menjelaskan apa artinya bagi kita. 所以他很深入的解释给我们听。 Hal-hal ini harus kita buang, saudara. 这一切事我们要把它除去， Demikian juga segala kemunafikan. 还有的一切的假善， Sesuatu yang di luar kelihatan bagus tapi punya niat jahat di dalam hati. 外面看起来很好，但是内心里面存着那些恶毒的事。 Hal ini juga harus kita buang dari hidup 这 kita. 一切要从我们生命中把它除去， Kemunafikan itu bisa membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang 因 lain. 为假冒伪善能够叫我们成为别人的绊脚石， Kemudian itu adalah kedengkian atau iri hati. 还有嫉妒。 Iri hati itu berarti marah atas kemajuan dan kesejahteraan orang lain. 我们看见别人长进得福的时候，我们就生气。 Tidak rela lihat orang lain, saudaranya atau siapa aja maju, dia iri, dia dengki, saudara. 我们不希望别人比我们更好，看见别人会得福，我们会发怒。 Ada yang mengatakan jikalau ada dua orang iri hati, maka dunia ini tidak cukup untuk menampung mereka. 有一句话说，就是在世界上有两个人嫉妒的话，就容纳不下他们了。 Saudara pernah dengar kisah dua orang saudara yang iri hati? Pernah dengar, saudara? 弟兄姐妹，你们曾经听过两个兄弟他们妒忌的吗？ Ini satu kisah yang menarik, saudara. 这个是很吸引人的一个故事。 Nah, ada dua orang bersaudara. 有两位兄弟， Punya satu guru. 他们有一位老师。 Suatu hari guru ini mau pergi meninggalkan mereka. 有一天老师要离开他们， Dia berkata kepada dua orang bersaudara 他 ini, 就跟两位学生说 Sebelum saya meninggalkan mereka, kalian boleh minta apa saja kepada saya. 我还未离开之前，你们要什么告诉我， Saya akan janji memenuhinya. 我答应要完成， Tapi ada catatannya begini. 但是有条件。 Orang kedua akan mendapat 2 kali lipat dari orang yang pertama meminta. 第二有要求的人，他会比第一要求的人得到2倍。 Kalau orang pertama minta 1 mobil, orang kedua dapat 2 mobil. 第一个要求的得到1辆车，要求1辆车，第二会得到2辆车。 Kalau orang pertama minta 200 juta, orang kedua dapat 400 juta. 第一个要求2亿，第二得到4亿。 Orang pertama minta 1 rumah, orang kedua dapat 2 rumah. 他要求的是1栋房子，第二可以得到2栋。 Orang pertama minta 5 hektar, orang kedua dapat 10 hektar. 所以第一的要求是1亩的地，第二可以得到2亩。 Dua bersaudara ini mulai merenung, saudara. 那么这2兄弟就开始在那里一直想。 1 minggu berlalu, 1个星期过去了， nggak ada yang berani minta. 没有人要求什么， Dua-duanya saling menunggu, saudara. 两个都在等待着， Siapa yang akan meminta duluan? 是谁先开始提出他的要求？ 2 minggu berlalu, belum ada yang memulai meminta. 2个星期也是一样， Kenapa mereka nggak memulai, saudara? 为什么他们不敢先开始要求呢？ Karena ingin menjadi orang yang kedua meminta, saudara. 因为他们要成为第二要求的人， Tidak rela saudaranya yang lain diuntungkan dari dia. 他不想他的兄弟得到比他更多。 Tiba minggu yang ketiga, saudara. 到第3个星期， Datang satu yang bersaudara kepada saudaranya berkata begini. 那么其中一位就来到他的兄弟的面前说 Sekarang kamu yang harus memulai meminta. 现在你要开始去提出你 Kalau 的要求 kamu。tidak minta, saya akan bikin kamu mati. 要是你不要求的话，我整死你。 Saudaranya takut. Akhirnya dia bilang, oke, besok saya akan meminta kepada guru. 后来他的这个兄弟就说：“好，明天我就 Tapi 去。” setelah
bilang begitu, saudara. 他说完以后， Sepanjang malam dia nggak bisa tidur. 他一整夜不能入睡。 Dia mulai memikirkan kalau saya minta 1 mobil, saudara, saya dapat 2 mobil. 他想就是我要求1辆车，我的兄弟拿到2辆。 Bagaimana caranya supaya saya dapat, dia tidak dapat? 怎么样好让我得着，他得不着？ Akhirnya tiba esok hari, saudara. 明天 Dia datang kepada gurunya. 他来到老师的面前， Guru, saya siap minta yang pertama. 他说：“老师，我是第一位向你要求的。” Guru berkata, oke, kalau kamu siap, saya akan beri sebagai orang yang pertama. 好吧，因为你第一位来到我面前的，我当你是第一位有要求的。 Dia berkata kepada gurunya, 他跟老师说 Guru, saya tidak minta uang, 我不要钱， tidak minta harta juga. 我不要财富， Saya hanya minta, Guru, 我只要求， cungkil mata saya yang satu ini. 求你挖掉我的一粒眼睛， Kalau saya hilang 1, saya masih ada 1. 就是失去了一粒，还有另外， Saudara saya bisa hilang dua-duanya. 我的兄弟失去2粒， Inilah akibat orang kalau iri hati. 这是妒忌的结果。 Tidak rela saudaranya diuntungkan, saudara. 不愿意看别人比他更得福， Dan dua-duanya juga mengalami kerugian. 两个都遭殃。 Betapa berbahayanya kalau iri hati ini ada bagi kita. 就是我们心里存着妒忌的话，何等可怕！ Makanya kalau ada dua orang iri hati, tidak cukup dunia ini bisa menampung mereka, saudara. 所以就是2个人妒忌，就不在世界就不能再容纳。 Iri hati, kedengkian sangat berbahaya. 妒忌很可怕的事， Kita harus buang jikalau itu ada dalam hidup kita. 就是存在我们的心里，我们要把它除去。 Berikutnya, saudara, 接下去说， segala fitnah juga kita harus buang. 毁谤的话，我们也要把它除去。 Kata-kata yang mencela dan mencemarkan nama baik orang lain harus kita buang. 羞辱别人、侮辱别人的话，我们要把它出去。 Kalau kita menanggalkan ini semua, kita akan menjadi murid Kristus yang sehat. 就是我们能够除去这一切事，我们就可以成为健全的基督徒。 Saudara, akan terjadi pertumbuhan di dalam kehidupan kita kalau kita sehat. 就是我们健全，那么生命就可以健全的发展。 Sama seperti tanaman ini, saudara. 像这棵 Itu ada pertumbuhan dari kecil sampai akhirnya dia bisa menjadi besar. 那些这些花草树木都是从小成长的， Tetapi kalau dia sakit, itu nggak mungkin bisa bertumbuh. 就是它生病的话，它就不会成长。 Pertumbuhan seperti ini harus terjadi pada kita. 所以，我们基督徒也要一样的会成长。 Mungkin 2021 banyak penyakit rohani yang kita simpan di dalam hati ini. 可能2022年很多属灵的疾病，我们藏在心里。 Tetapi mari kita tanggalkan semua itu dan kita boleh bertumbuh lebih sehat lagi. 让我们把这一切的疾病除去，可以有健全的发展。 Kita berharap semua kita yang ada di sini jadi orang Kristen yang sehat. 希望我每一位坐在这里的，可以成为一个健全的基督徒。 Apakah saudara ingin sehat? 弟兄姐妹，你们想过 Amin. 健全的生活吗？ Ingin sehat? 要吗？ Baik, saudara, kiranya ini boleh menjadi tekad kita. 但愿可以成为我们的节制。 Prinsip kedua, saudara. 第二个原则 Punya keinginan yang begitu besar pada firman Allah. 就是爱慕那纯净的灵奶。 Di dalam ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. 第二节告诉我们要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样。 Di sini memakai kata jadilah. 这里说就要， Tetapi saudara, kata jadilah di dalam teks Yunani itu tidak ada, saudara. 其实就要这两个词在希腊文原文没有， Justru yang ada itu adalah kata inginkanlah. 但是有的词句就是用，就是你要爱慕， Kata perintahnya bukan di kata jadilah, tapi kata inginkanlah. 不是成就，但是要爱慕。 Di dalam teks Yunani itu lebih jelas sekali. 那么在希腊文的解释更清楚。 Jadi terjemahannya begini, sama seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah air yang susu yang murni dan rohani. 所以在希腊文的翻译说，好像才生的婴孩，你要爱慕
那纯净的灵奶。 Jadi penekanannya itu dikata inginkanlah. 所以在他所强调的就是要爱慕。 Jadi keinginan ini bukan keinginan sekedar keinginan biasa, saudara. 这种爱慕不是普通的向往而已， Bukan sebuah keinginan, ya udahlah kalau saya nggak mau juga nggak apa-apa. 不是说可有可无。 Tapi ini sebuah keinginan yang begitu besar. 但是这个爱慕是很激烈的。 Sebuah keinginan di mana keinginan ini harus saya mendapatkannya. 他意思说，就是我爱慕，一定要得到它。 Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat sebuah keinginan seperti rusa merindukan air, 在 saudara. 旧约诗篇告诉我们，如鹿切慕栖息 Itu 水， ada sebuah keinginan yang begitu besar. 这是很激烈、很渴慕的心， Demikian juga Daud yang hatinya hancur karena merindukan pelataran Tuhan. 就是好像大卫他心里破碎，因为他爱慕神的殿， Itu ada keinginan yang begitu besar di dalam hati Daud. 这是很渴慕的一个表达。 Dan itu juga digunakan sebagaimana Allah menginginkan kita, saudara. 也正如神爱慕我们一样， Di mana Allah itu punya keinginan yang begitu besar untuk kita manusia. 神也极为特别的爱慕我们。 Jadi keinginan ini bukan keinginan yang sekedar ada. 所以这种爱慕不是可有可无的。 Kalau saudara punya anak, 你有孩子的话， kalau anak punya keinginan, dia pasti akan minta, mungkin sampai meraung-raung. Kenapa saudara? Karena dia punya keinginan besar dalam hatinya. 就是他想要一件东西，他会一直在哪里跟你要求，直到他得着。 Keinginan seperti ini saudara yang seharusnya juga ada di dalam hidup kita. 这种的爱慕的心也应当存在我们的心里。 Jadi apa yang kita inginkan saudara? 今天我们说爱慕的是什么？ Menginginkan susu yang murni dan yang rohani. 就是爱慕那纯净的灵奶。 Dan susu yang murni yang rohani itu menggambarkan firman Allah. 纯净的灵奶在这里所指明的就是神的话。 Jadi keinginan terhadap firman Allah itu bukan keinginan ala kadarnya, tapi sebuah keinginan yang begitu besar. 这个爱慕神的话语不是随随便便的爱慕，乃是很渴慕的心。 Nah, saudara Petrus itu pintar sekali. Di sini dia memakai satu kalimat yang cermat. 在这里，彼得用一句很美的词， Dia memilih metafora bayi yang baru lahir. 他在这里描写是用刚生下的婴孩。 Bayi yang baru lahir, saudara-saudara, itu seorang bayi yang sangat menggantungkan hidupnya itu dari air ASI, air susu ibunya. 像一位才生的婴孩，他的生命是靠赖他母亲的奶而叫他可以生存。 Yunaninya itu memakai kata artigeneta atau bayi yang baru lahir. 所以在希腊文用 artigeneta 就是才生的婴孩。 Jadi bayi yang baru lahir itu sangat menginginkan air susu, air ASI, saudara. 所以在这个刚生的婴孩很爱慕他母亲的奶。 Hampir-hampir dia tidak mungkin bisa bertumbuh dengan sehat tanpa air ASI itu. 就是没有母奶的话，他不可能会有健全的成长。 Jadi ini penggambaran yang luar biasa. 所以这个描写的很美， Nah, bukan seperti yang begini, saudara-saudara. 不像这样的。 Ini bayi juga, saudara ya. 这个也是婴孩。 Waktu istri kasih tahu saya sangat kaget sekali lihat ini, saudara. 我看这张照片的时候，师母给我看的时候很吃惊。 Kalau nggak salah, ini foto waktu dia diwawancarai sama Boy ya, William Boy ya. 这个人当被 William Boy 访问的时候的照片， Dia mengatakan ini bayi benaran. 他说这是真正的婴孩。 Tapi waktu kita lihat ini boneka, saudara. 当我看的时候，都是假的。 Yang satu matanya tertutup, yang satu buka terus nggak bakal bisa ketutup, yang satunya nggak bakal bisa kebuka, saudara. 一个眼睛闭着，一个眼睛开着，但是永远不会活出来。 Bukan bayi seperti ini, saudara. 不是这种的婴孩， Kalau kita seperti ini berarti kita sudah mati rohaninya. 就是我们像这个婴孩的话，我们灵命已经死了。 Tetapi yang dikatakan di sini itu adalah bayi yang baru lahir yang betul-betul menginginkan air yang susu yang murni dan rohani. 这段经文告诉我们，才生的婴孩爱慕
他的母奶一样。 Jadi ada kerinduan yang begitu besar untuk menginginkan akan air susu yang murni. 所以他真正渴慕爱慕那纯净的灵奶。 Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen, 身为基督徒， kita perlu merenungkan sebentar. 我们要好好的思考， Seberapa besar kerinduan kita, keinginan kita terhadap air susu yang murni dan yang rohani ini. 我们爱慕纯净的灵奶有多深？ Apakah sungguh-sungguh kita menginginkan firman Tuhan ini dengan kerinduan yang besar? 是否我们真正在生命中爱慕、渴慕神的话语呢？ Saudara, kalau kita tidak menginginkan firman Tuhan, itu berarti kita sakit secara rohani, saudara. 就是我们不爱慕神的话语，等于说我们的灵命生病了。 Saudara, bukan seorang Kristen rohaninya, bukan seorang Kristen yang rohaninya sehat. 我们就不会成为一个健全的属灵基督徒。 Kalau orang sudah tidak rindu lagi, tidak menginginkan lagi firman Tuhan ini. 当我们不爱慕神话语的时候， Saudara, saya berani katakan saudara sakit secara rohani. 我敢肯定你在属灵已经生病了。 Dan saudara tidak akan mungkin bisa menjadi murid Kristus yang sehat. 你不可能会成为一个健全的主的门徒， Karena firman Allah ini dikatakan sebagai susu yang murni dan rohani. 因为圣经告诉我们，神的话语就是那纯净的灵奶。 Dari firman Allah inilah kita bisa bertumbuh, saudara. 那么从神的话语，我们能够增长。 Firman Allah inilah yang bisa menolong kita menjadi orang Kristen yang sehat. 神的话语能够帮助我们成为一个健康的基督徒。 Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. 那么在提摩太后书告诉我们，神的话语能够教导我们真理，指示我们，以致叫我们怎么样去行道。 Saudara-saudara, hari ini kita melaksanakan peneguhan majelis dan pengurus komisi. 今天我们要安立指示团契干事， Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara. 身为一个侍奉神的， Tidak bisa tidak kita harus punya keinginan yang besar untuk firman Tuhan. 我们当然必定要对神的话语有爱慕的心。 Jikalau pelayan-pelayan Tuhan tidak lagi menginginkan firman, maka dia tidak mungkin sehat di dalam pelayanannya. 就是身为一个侍奉主的人，没有爱慕神的话语的话，他不可能会有健全的发展。 Sebagai pengurus kita harus memelihara kelaparan dan kehausan akan firman 所 Tuhan. 以，身为一个干事、执事，我们要有一个渴慕、爱慕神话语的心。 Kita jangan biarkan hati kita itu akhirnya enggak punya lagi kerinduan terhadap firman Tuhan. 不要让我们的心失去了爱慕神话语的心。 Terkadang memang sesekali kita bisa malas baca firman Tuhan. 可能有时候我们会懒惰读神话语。 Terkadang godaan untuk malas saya juga alami. 引诱、懒惰的这个引诱力，常常我也会经历到。 Tetapi saya berusaha untuk selalu bergaul akrab dengan firman Tuhan. 但是我必定会想尽办法，怎么样让我与神的话语密切。 Belajar untuk terus menggali, mendengarkan firman, bahkan juga mencari sumber-sumber yang terus memperkaya pengertian untuk firman 我 Tuhan. 不断的思考，不断的研究，而且寻找那些材料，让我可以对神的话语深入的了解。 Malas itu adalah dosa, saudara. 懒惰也是罪， Dan dosa ini kita harus tanggalkan. 我们要除去这种的罪。 Saya percaya setiap kita itu pasti setiap hari minimal 2 atau 3 kali sehari makan. 我相信我们每一个人一般都是2-3次我们吃饭。 Kalau kita sudah nggak mau makan, itu berarti ada tandanya kita ada sakit, saudara. 当我们不想吃的时候，等于说我们有病了。 Tetapi walaupun mungkin kadang-kadang kita malas makan, 但是也有时候我们是懒惰吃， tetapi kemudian kita usahakan agar kita bisa tetap bisa makan. 但是我们还是想尽办法叫我们能够保持这个吃量。 Jadi kita harus paksa diri kita untuk menginginkan firman Tuhan ini. 所以我们要勉强自己来爱慕神的话语。
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱弟兄姐妹， Banyak orang hari ini memang mengabaikan firman Tuhan. 很多基督徒现在束缚了神的话 Di 语， zaman modern ini banyak orang sudah kehilangan fokus dalam hidupnya. 在摩登的世代，很多人失去了他人生的终点焦点。 Tetapi bukan karena tidak punya waktu untuk belajar firman 他 Tuhan. 不是没有时间读神话语， Tetapi karena kita telah dipengaruhi oleh gaya hidup dunia hari ini. 但是我们被这个世界的生活方式所影 Karena 响。 sesungguhnya setiap hari kita punya waktu begitu banyak untuk melihat gadget HP kita. 因为我们有很多时间用来看我们的手机， 2 sampai 3 jam setiap hari kita bisa pegang HP kita. 可能我们会2、3个小时不停的看手 Jadi 机。 sebenarnya kita punya waktu untuk belajar firman Tuhan. 所以其实我们有很多时间可以学习读神话 Oleh。sebab itu mulai tahun yang baru ini mari kita punya komitmen yang baru. 所以在新的一年，让我们有一个新的立志， Menginginkan firman Tuhan lebih besar lagi. 就是更加的爱慕神的话语。 Bukan hanya saja pengurus, tapi untuk setiap kita anak-anak Tuhan merindukan firman Tuhan. 不单是同工团契干事，也是包括每一个基督徒。 Prinsip ketiga, saudara. 第三个原则， Terus-menerus datang kepada Yesus. 不断的来到主的面前。 Saudara-saudara, tentang ayat ini banyak sebenarnya penjelasan. 在这个经文很多的解释， Tetapi mungkin dalam waktu yang lain kita akan bahas lebih detail mengenai ayat ini. 但是可能在其他时间我们会更详细解释这 Tetapi 段 saya 经文。 menjelaskan sedikit, saudara. 但是我要告诉弟 Di 兄姐 sini 妹， ada kata datanglah. 在这里告诉我们要来到。 Nah, kata datang ini, saudara, ini bukan hanya datang satu kali kepada Tuhan Yesus. 这里来到的意思不是说1、2次来到主的面 Tetapi 前， ini ada artinya, itu adalah progresif, terus menerus datang kepada Tuhan. 但是它的包括的含义就是要不断的来。 Jadi kata datang ini kita datang untuk terus menerus menghampiri Tuhan kita Yesus 就 Kristus. 是我们要不断的来到主的面前来亲近他。 Jadi kita bukan hanya datang pada saat kita percaya, Tuhan aku percaya kepadamu. 所以我们来到主的面，不单当我们相信他的时候，我们来到， Lalu berikutnya gak pernah datang lagi. 接下去就不来了， Bukan begitu pengertiannya. 不是这种意思。 Yang benar adalah setiap saat kita datang kepada Tuhan. 但是真正的意义就是每时每刻来到他的面前。 Hari ini kita datang, besok kita datang, seterusnya kita akan terus datang kepada 今 Tuhan. 天、明天、后天，接下去不断的要来到他的面前。 Jadi bukan kita hanya datang misalnya di ibadah awal tahun saja, saudara. 不单单可能是在年初聚会我们来， Tetapi kita datang kepada Tuhan Yesus setiap minggu datang menghampiri Dia. 但是来主的面前敬拜他，每个星期来， Dan bukan hanya di hari Minggu kita datang menghampiri Yesus. 不单单在礼拜天， Tetapi juga setiap hari, bahkan setiap saat kita menemui Dia. 但是每一天、每时每刻，我们来到他的 Nah, 面 kenapa 前。 kita datang kepada Dia, saudara? 为什么要来到主的面 Dia 前 itu？adalah batu yang hidup, saudara. 因为他是活石， Meskipun memang manusia membuang Dia, tapi Dia dipilih dan dihormati di hadirat Allah. 虽然他被丢弃的石头，但是神尊重他， Jadi Dia sebenarnya yang memimpin akan kehidupan kita. 所以只有主引领、引导我们人生的神。 Jadi tahun ini saudara mari lebih datang lagi kepada Tuhan. 所以今年我们要更加的来到他的面前亲近他， Bahkan setiap hari kita datang menemui Tuhan kita 甚 Yesus 至 Kristus. 每天、每时每刻，我们来亲近我们的主。 Nah, saudara, saya bergeser ke poin yang keempat. 我们进入第4点， Nah, prinsip yang keempat adalah mau dipakai Allah melayani Dia. 就是要被神使用来服侍他。 Ini di dalam ayat yang kelima. 在第5节， Di sini berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 在这里告诉我们，就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的着事。 Indonesia, LAI memakai kata perintah biarlah. LRE 在哪里用这个也就， Tapi Calvin mengatakan kata biar ini bisa sebagai kalimat perintah, bisa juga disebut sebagai kalimat positif. 这个词可以成为一个命令式或是积极的语言。 Tetapi apapun penggunaannya, saudara-saudara. 不论怎么的用法， Tetapi ayat ini punya satu dorongan yang begitu kuat agar kita dipergunakan sebagai batu hidup.
这段经文解释告诉我们，我们要被神使用，成为一个活石。 Nah, apa artinya menjadi batu hidup, saudara? 成为活石的意思是什么呢？ Menjadi batu hidup itu berarti menjadi umat yang melayani Allah. 意思说，就是我们要成为一个侍奉主的子民。 Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam membangun sebuah rumah, 当我们建造一栋房子的时候， tidak cukup hanya dengan satu batu. 用一块石头还不够， Dibutuhkan batu lebih banyak, saudara. 需要很多的石头。 Untuk membangun tembok gereja ini atau membangun gereja ini banyak batu digunakan, saudara. 我们要建这个教会的墙，我们需要用很多的石头， Sampai akhirnya bisa terbentuk satu ruangan yang begitu bagus. 后来能够建造这么美堂皇的教会。 Demikian juga di dalam membangun rumah rohani, saudara. 当我们要建造这个属灵的物质， Butuh banyak batu. 需要很多的石头。 Siapa batu hidup yang dimaksud? 主在这里所指的这个活石是谁呢？ Kita ini, saudara. 就是我们， Kita yang disebut sebagai batu hidup. 我们就像活石。 Saat kita mengikut Kristus, Kristus mengubah kita menjadi batu hidup. 当我们跟随主的时候，神就改变我们成为活石。 Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah selama ini kita sudah berfungsi sebagai batu hidup atau tidak? 但是今天我们是否已经成为了活石，还是还没有？ Apakah kita sudah berbagian, sudah dipergunakan di dalam membangun rumah rohani? 我们是否已经参与在这个属灵的建造呢？ Bagaimana dengan tahun yang baru saja kita lewati ini, saudara? 那么在我们刚刚过的一年怎么办？ Apakah kita sudah menjadi sebuah batu yang bermanfaat atau menjadi batu yang tidak berguna, saudara? 是不是我们已经成为一个有意义或者没有意义的一块石头？ Mungkin banyak orang yang hidup di 2021 tidak memikirkan untuk melayani Tuhan. 很多可能我们在2021年根本没有想到要服侍神。 Saudara, kalau ada pemikiran seperti ini, saudara, maka kita bisa menjadi sebuah batu yang tidak bermanfaat, saudara. 都是我们有那种的想法，可能我们就成为一个没有用的石头。 Bagaimana kita bisa menjadi batu yang bermanfaat, sementara misalnya hanya hari Minggu datang ibadah, kemudian pulang, Minggu datang lagi pulang, Minggu datang lagi pulang. 我们怎么样可以成为一块有用的石头？就是礼拜天来聚会回家，下礼拜来聚会回家，这样。 Saya kira ini sulit untuk bisa menjadi batu yang bermanfaat. 当然很难叫我们成为一个有用的石头。 Makanya firman Tuhan ingatkan kita hari ini, saudara. 所以神的话语今天提醒我们， Supaya kita bisa menjadi batu yang hidup, biarkanlah dirimu dipakai oleh Tuhan. 让我们被神使用，成为活石。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱主内弟兄姐妹， Beberapa hari yang lalu saya mendengar kesaksian daripada pendeta Stephen Tong. 几天前我有听唐崇荣牧师的见证， Itu disiarkan secara live di YouTube GRII. 在这个GRI 的这个他的 YouTube， Hari Rabu yang lalu, saudara, saya dengar. 就是在星期三的时候， Pak Tong mengatakan begini. 唐牧师说， Di dalam rumahnya setiap anak-anaknya itu harus mengucapkan satu doa. 在他们的日常生活，每一个孩子都要做一个祷告。 Saya mau dipakai oleh Tuhan. 我要被神使用。 Baik anaknya Rebecca Tong, Eunice Tong, David Tong sejak kecil sudah berkata, saya mau dipakai oleh Tuhan. 所以他强调孩子们每一天都要有这种的祷告。 我要被神使用。 Di dalam rumah dia bilang, anak-anak setiap kali doa sejak kecil harus berdoa, bahkan hampir setiap hari berdoa, saya mau dipakai oleh Tuhan. 我的孩子们，你们从小要有一个祷告，就是我要被神使用。 Waktu saya dengar doa ini, perkataan ini satu kalimat yang sangat bagus. 当我听了这个见证，我知道这是一句很重要的话。 Kalau kita lihat Pak Tong dan anak-anaknya adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan hari ini. 就是我们看唐牧师的家庭，孩子们都是被神使用的儿女。 Salah satunya sekarang yang kita lihat David Tong bisa mempunyai gelar PhD, S3 dengan 2 gelar PhD-nya dari bidang
kalau tidak salah fisika dan teologi. 那我们看这个汤冲荣的男孩子，他得到了2个博士学位，神学学位跟这个自然学。 Sejak kecil sudah dilatih, saya mau dipakai oleh Tuhan. 他们从小已经有这种祷告、这种心态，我要被神使用。 Saudara, kalimat ini juga harus ada di dalam hidup kita. 弟兄姐妹，这种祷告也应当存在我们的心里。 Mengawali tahun ini kita harus punya doa kalimat seperti ini, saya mau dipakai oleh Tuhan. 所以在我们的祷告生活中，我们要有同样的祷告，说：“主啊，我要被你使用。” Biarlah diriku dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. 这样神可以使用我，成为活石来建造神的灵宫。 Saudara, mulai hari ini jangan biarkan dirimu tidak melayani Tuhan. 所以你不要不被神使用。 Biarlah engkau berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku di tahun 2022 ini. 在2022年，你要对神说：“主，我在这里，求你使用我。 Saya mau melayani lebih giat lagi ya Tuhan. 我要更加积极的侍奉。 Tahun ini saya melayani 2 kali lipat lebih giat lagi dari tahun sebelumnya. 今年我比往年2倍的加倍的来侍 Tahun 奉。 ini saya tidak akan mundur untuk melayani Tuhan. 我今年我不会退缩的侍奉。 Saya bertekad untuk mau dipakai, dipergunakan oleh 我 Tuhan. 立志要被神使用。 Biarlah ini boleh menjadi doa kita. 但愿可以成为我们的祷 Biarlah 告。 tahun ini tidak menjadi tahun yang berlalu dengan sia-sia. 所以今年不是以突然的过去， Tetapi kita menjadi batu hidup membangun rumah Tuhan. 但是我们可以成为活石来建造神的灵宫。 Tuhan Yesus memberkati kita. 愿神赐福。 Mari kita tundukkan kepala kita. 我们低头。 Saya beri waktu untuk kita sebentar untuk merespons dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. 我们用一段时间来回应神的话语， Dan biarkanlah firman Tuhan ini berbicara di dalam hatimu. 让神的话语在我们心中工作。 Mungkin ada kalimat, ada kata yang menyentuh hatimu dalam ibadah ini. 可能在今天的讲道有神的话语感动我们的心。 Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau melakukan. 你要对神说：“主啊，我要去实践。” Berdoalah secara pribadi. 你私下跟神祷告。